Ini mungkin lokasi yang boleh anda lawati, perkongsian yang cukup menarik dan juga untuk membawa anak-anak anda sepanjang musim cuti sekolah yang berbaki. Satu lagi topik yang kita nak kongsikan, ini peringatan juga dan ini adalah tugas dan juga tanggungjawab sosial kita untuk sama-sama memberikan kesedaran, kecaknaan berkenaan tentang isu ahlong ini. Jadi ada yang katakan sebagai terjebak dengan masalah ahlong ini. Jadi untuk bercakap lebih lanjut, kita amat bersahati untuk bersama dengan Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Ketua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, dan juga bersama dengan kita juga adalah mereka yang pernah melalui pengalaman hitam berurusan dengan ahlong ini. Kita tidak menggunakan nama yang sebenar, tetapi kita nak bersama dengan Puan Rosmah pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Khabar Puan? Terima kasih. Sudi bersama dengan kami. Bukan mudah Tuan untuk kita membawakan mereka yang pernah melalui pengalaman ini untuk dibawakan secara langsung di televisyen. Tetapi Puan, kita mulakan terlebih dahulu dengan masih lagi isu berkaitan ahlong. Banyak modus operandinya. Sudah ada ahlong yang mungkin dikatakan moden, mempunyai pejabat dan nampak seperti legit ataupun legal. Tetapi masih lagi operasinya itu adalah operasi memberi pinjaman yang menyebabkan suatu tekanan kepada penggunanya. Jadi apa mungkin boleh diperjelaskan berkenaan situasi ahlong ini? Okey, terima kasih. Okey, macam ni. Ramai masyarakat dekat luar sana salah faham. Yeah. So mereka beranggapan apa yang mereka nampak kedai-kedai kita nampak S Palang 2 ke atau kredit komuniti ke sebagainya, mereka mengatakan ahlong. Mereka mengatakan ahlong berlesen sebagainya. Sebenarnya bagi kredit komuniti dan juga pinjaman wang ataupun pinjaman wang berlesen yang kita nampak ada kedai, ada signboard sebagainya, mereka bukan kategori ahlong. Mereka adalah pemberi pinjaman wang berlesen yang dilesenkan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang. Okey, yang kita maksudkan ahlong ini adalah mereka yang menjalankan perniagaan memberi pinjam wang tanpa lesen di bawah akta tersebut. Iaitu kesalahan di bawah Seksyen 5 braket 2 lah. Menjalankan perniagaan memberi pinjam wang tanpa lesen. Tapi yalah, kadang-kadang ada juga mereka memberi pinjaman ini melakukan kekasaran, mengugut. Modus operandinya sama dan juga meletakkan nilai faedah yang lebih tinggi berbanding apa yang sepatutnya. Jadi masih lagi berlaku situasi. Itu sangat popular. Itu adalah isu yang sangat popular dan itulah isu yang kita akan bincangkan pada pagi ini pun. Kebanyakan pemberi pinjaman wang ataupun kredit komuniti ini tidak mematuhi peraturan kerana tidak ada pemantauan yang begitu berkesan. Kerana kita boleh nampak begitu ramai sangat pemberi pinjaman wang berlesen dekat Malaysia ni. Kalau tak silap saya sekarang sudah pun lebih daripada 4,000 syarikat pemberi pinjaman wang berlesen seluruh Malaysia, di mana kami setiap hari kami akan terima aduan berkaitan dengan pemberi pinjaman wang berlesen ini. Kalau kita tengok drama yang kita tengok ni sekarang ni, ini adalah drama yang saya hasilkan pada tahun 2012 lagi untuk kesedaran orang ramai. So isu ni bukan isu baru. Sampai potong anggota badan ni Tuan. Ini cerita lama dahulu. Okey, tetapi keadaan sekarang ni kita jangan kebalkan ahlong ataupun jangan kita kebalkan sesuatu pemberi pinjaman wang berlesen dengan perasaan takut kita. Okey, orang ramai sepatutnya kena tampil ke depan dan berani mengadu seperti mana yang pengadu yang saya bawa sebelah saya inilah. Mereka kena tampil. Jangan kita takutkan mereka dengan perasaan jangan kita kebalkan mereka dengan perasaan takut. Jangan terus dikejar dengan ahlong itu. Bukan jangan terus dikejar. Jangan kita membiarkan mereka mengejar kita. Tidakkah itu sama? Tidak. Kita jangan biarkan mereka kejar kita kerana kalau mereka terus mengejar kita bermaksud kita takut. Tapi kalau sekiranya kita melawan balik, itu akan mengekang supaya kita jangan biarkan mereka mengejar kita. Tindakan kita. Tetapi sebelum bercakap berkenaan tentang memberanikan diri to fight for what's right lah, ataupun untuk mempertahankan diri ini, kita nak mendengar sedikit pengalaman Puan Rosmah kalau tidak keberatan untuk menceritakan berkenaan tentang pengalaman yang dilalui sewaktu mendapatkan pinjaman ahlong itu. Berapa nilainya yang dipinjam? Pengalaman saya pinjam pada waktu tu 3,000.
Tapi dapat dalam 2,000 lebih lah. Tapi dengan keadaan sekarang, saya tak dapat bayar dalam masa beberapa bulan. Jadi dia kenakan saya cas yang lain lah. Berapa tempoh ditentukan untuk bayar jumlah 3,000 atau 2,000 lebih? Dalam 2 tahun. 2 tahun. Sebulannya bayar berapa? Sebulannya 460. Okey. Bagi pinjaman 2,600 lah. Kalau 2 tahun, 24 bulan, 400, itu sudah lebih dari nilai pinjamannya itu. Jadi selepas itu apa yang berlaku, Puan? Gagal membayarnya? Saya masa tu dengan keadaan PKP, saya pun tak bekerja. Jadi tak ada kemasukan duit apa semua. Jadi saya tak boleh nak bayar. Okey. Lepas tu tak boleh bayar, dia datang rumah, dia ugut nak ambil anak saya. Dengan nak masukkan saya ke lokap. Jadi saya ni macam, saya seorang ibu tunggal. Jadi macam saya tak ada keberanian. Jadi saya terus datang ke pejabat dia lah. Buat sign agreement baru. Tapi tanpa agreement baru tu 9,000. Jadi saya tak dapat 1 sen pun dalam 9,000 tu. Okey. Jadi dia kenakan cas. Jadi dia suruh bayar saya 400 lebih. Saya tak mampu, saya cakap. Buat pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama? Lama. Kerana saya tak boleh bayar, dia cas saya 9,000. Okey. Jadi dia cas 9,000, lepas tu dia cakap 9,000 kalau nak masa pendek bayar 400 lebih. Saya tak mampu, saya cakap. Jadi tak mampu, dia suruh saya bayar 210 sebulan. Okey. 210 tu dalam jangka masa 2 tahun. 2 tahun. 10 tahun, ikat 10 tahun. 10 tahun. Jadi saya cakap gini, 10 tahun dengan banyak kan. Saya tak ambil pun 1 sen pun dalam 9,000 tu. Takkan ada nak cas saya sampai 25K. Saya dah kira 25K kan. Tapi dia cakap, itu kakak datang sana sudah sign, kakak kena bayar. Apa-apa kakak kena bayar. Hutang lama tidak terlangsai lagi, diminta untuk membuat hutang pinjaman baru. Dengan nilai yang baru dan menambahkan nilai. Lebih kurang 25,000 ditambahkan dengan nilai yang saya pinjam sebenar. Asal itu. Selepas itu apa berlaku bila Puan gagal membayar dan menyatakan tidak boleh membayarnya? Apa tindakan yang dilakukan oleh mereka? Jadi saya kenal dengan Tuan Samsudin. Saya minta bicara dengan dia macam mana boleh tolong saya tak. Jadi Tuan Samsudin boleh tolong saya. Ini sekarang saya datang ke sini. Okey. Seawal Puan Rosmah berjumpa dengan Tuan Samsudin, apa yang dibincangkan, ditelusuri? Pada saya ini adalah kes yang tragis. Okey, dan saya sendiri telah turun ke Batu Pahat sebenarnya. Kejadian ini adalah berlaku di Batu Pahat. 2 hari lepas saya ada di Batu Pahat dan saya sendiri pun telah mendengar perbualan mereka dengan Menendez melalui peralatan tertentu. So kami nampak ada berlaku kekejaman di sana. Saya boleh kata ini kejam lah. Sebab pinjaman dia hanya dapat tangan 2,600 dan dia kena bayar balik hari ini sehingga ke 25,000. Itu belum lagi nilai yang sudah dibayar. Dan terpaksa menandatangani perjanjian baru tanpa wang itu diberikan. Ini saya nampak lebih kepada isu jenayah. Ini bukan lagi dah isu tentang akta pemberi pinjam wang, tapi ini adalah lebih kepada kanun keseksaan. Ini adalah penipuan dan ugutan yang nyata. Okey. So, kenapa mereka boleh lakukan begini? Kerana ramai pengadu-pengadu kat luar sana ataupun peminjam-peminjam kat luar sana tidak mengetahui hak mereka. Hak mereka adalah penting. Antaranya, jangan menandatangani sebarang perjanjian kosong. Ini perkara paling penting. Berulang-ulang kali kami bercakap. Nombor 2, jangan terima duit terus di kaunter. Minta pemberi pinjaman wang Malaysia ataupun kredit komuniti itu pindahkan ke akaun. Maksud ada bukti penerimaan. Ada juga kes yang berlaku di mana pemberi pinjaman wang tadi itu ataupun kredit komuniti memindahkan wang ke akaun bank pengadu, lepas tu mereka akan ikut peminjam tadi itu pergi ke bank untuk keluarkan balik duit. Okey. Berlaku juga begitu. Pelbagai bentuk penipuan ni berlaku. Okey. Ramai juga yang bertanya, akta ini banyak memberi masalah kepada masyarakat. Kenapa tidak dihapuskan saja akta ini?
sebenarnya kami pun tidak menyokong akta ini dihapuskan, kerana sekiranya akta ini dihapuskan akan berlaku lebih banyak lagi masalah sosial. Sebab kita tahu tak semua orang layak untuk meminjam di bank. Sebab itu kerajaan mewujudkan akta ini supaya orang ramai ada tempat untuk meminjam, pilihan kedua. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni pemantauan. Pemantauan itu yang kurang. Okey, difahamkan ada perkongsian audio berkaitan tentang kes ini. Jadi boleh kita sama-sama pendengarkan seketika ini apakah antara audio berkenaan kes Puan Rosmah. Undang mana yang dipakai, pinjam RM9,000 sampai bayar sampai RM25,000. Nah, you kalau nak cari hal, apa bang you mari lah. Saya tanya, ini public question. Saya tanya, undang-undang mana yang dipakai, pinjam RM9,000 pakai bayar RM25,000. Undang-undang mana? Masa dia pinjam you tak ada kan? Okey, panggil you punya bos, mari KL jumpa saya. Okey, sekarang saya ada bukti yang banyak. Suara yang jelas itu suara Tuan Samsudin, ya. Yang kurang jelas pihak itu adalah pihak wakil Ahlong itu. Wakil. Jadi apa sebenarnya intipati your interrogation ataupun gesaan daripada Tuan Samsudin itu? Sebenarnya tadi itu bukan wakil Ahlong, itu adalah wakil pemberi pinjaman wang berlesen. Okey. Okey. Oh, ini yang berlesen itu. Ini yang berlesen ni, yang mana tempat dia meminjam ni lah. Okey. So sebenarnya kami nak tengok dokumen dia, dokumen pinjaman dia tak nak bagi. So kami nak tengok apa yang kadar faedah yang apakah kadar faedah yang dikenakan terhadap dia pun dia tak nak bagi. Okay. So dalam hal dia ni penyata pinjaman tak bagi, borang perjanjian tak bagi. So dekat situ kita nampak ada something yang tak kena. Sekejap Tuan ya. Kalau pemberi pinjaman wang berlesen itu tidak mematuhi akta, tidakkah itu dinamakan Ahlong kerana mereka sendiri tidak mematuhi peraturan ini? Ahlong adalah kepada merujuk pada Seksyen 5(2), iaitu menjalankan perniagaan tanpa lesen. Dalam hal ini, mereka ada lesen tapi mereka langgar syarat lesen. Ya, mereka berlesen tetapi tidak mematuhi undang-undang. Tidakkah itu juga adalah konotasi Ahlong juga? Tidak. Okey. Tidak. Baik. Okey, teruskan. Itu adalah lebih kepada isu penipuan. Okey, teruskan kepada kes-kes itu tadi. Okey, menggunakan lesen untuk menipu orang ramai. Okey. Okey, so lesen itu hanyalah sebagai satu benteng diorang sekiranya berlaku sesuatu tindakan itu akan diambil di bawah kesalahan lesen. So tak boleh nak charge Ahlong, tak boleh nak tuduh Ahlong. Tapi ada kekasaran yang dilakukan. Dia tak ada kekasaran tapi dia ugut saja. Menakutkan. Menakutkan. Ugutan itu melalui perjumpaan secara terus atau Dia telefon? telefon. Okey. Jadi tak ada bukti Ini apa-apa. juga satu jenayah ya Tuan ya kalau ugutan. Sebenarnya jenayah kalau kita tengok jelas bahawa Seksyen 506 kanun keseksaan. Tapi dalam hal ini dia juga ditakutkan sekiranya dia tidak hadir ke pejabat ataupun tidak memenuhi kehendak pemberi pinjaman wang berlesen tadi, kononnya dia akan dimasukkan ke dalam lokap. Okey. Anak dia akan ditangkap. So benda-benda ni menakutkan mereka. Mereka ini bukannya daripada latar belakang yang kita panggil sebagai berpengetahuan undang-undang ataupun ada ilmu tentang perkara-perkara ini. Mereka tidak tahu. Mereka beranggapan ini semua Ahlong. Ahlong mereka takut. Okey. So dekat sinilah sebenarnya hak pengguna itu tadi tidak tercapai ataupun tidak sampai kepada pengguna itu. Contohnya saya bagi kebanyakan mereka ni takut sebab dia kata sekiranya tak bayar ataupun tak memenuhi kehendak pemberi pinjaman wang berlesen, takut mereka ni akan datang ke rumah, datang ke pejabat. Ataupun kalau batalkan ke ATM, mereka akan datang ke rumah ataupun ke pejabat. Ya. Mereka memegang kad ATM Puan Rosmah. Ya, salah satu tindakan memegang kad peribadi ataupun kad transaksi itu apakah dibenarkan dalam akta? Bagi saya habiskan tadi dulu sebab saya nak bagi tahu yang ini adalah important message kepada pengguna. Sekiranya pemberi pinjaman wang berlesen ataupun kredit komuniti melalui dia atau wakilnya datang ke rumah atau pejabat, itu adalah kesalahan di bawah akta pemberi pinjaman wang, kerana pemberi pinjaman wang berlesen dalam apa alasan sekalipun tidak boleh datang ke rumah atau ke pejabat atau ke dekat mana peminjam itu mencari rezeki. Tak boleh. Itu adalah kesalahan berat di bawah akta pemberi pinjaman wang dan kesalahan yang hukumannya mandatory. Okey. Bagi yang memegang kad ATM, ada juga pemberi pinjaman wang berlesen ataupun kredit komuniti ini mengatakan dia telah pun menandatangani satu surat kononnya dia membenarkan kad ATM dia dipegang.
Kerana dalam akta pemberi pinjam wang, dia hanya sebut hanya Along saja yang tak boleh pegang kad ATM. Okey, bukan bermaksud pemberi pinjaman wang Malaysia itu boleh pegang kad ATM. Belakang kad ATM itu telah pun tertera dengan jelas kad itu adalah milik bank dan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bank. Bermaksud ada akta lain yang mengawal kad ATM tu. Walaupun akta pemberi pinjam wang tak sebut tentang memegang kad ATM tu, maksudnya pemberi pinjaman wang Malaysia boleh pegang atau tak boleh pegang, dia tak sebut. Tapi ada akta lain yang sebut. So kita kena rujuk pada akta lain. Walaupun mereka ni menandatangani, kononnya kata kad ATM dibenarkan untuk dipegang, dokumen yang mereka tandatangani ini adalah tidak sah. Dia adalah berbalik kepada akta kontrak, iaitu boleh dibatalkan kerana ianya menyalahi undang-undang lain. Ini yang ramai tak tahu sebenarnya. Ya, secara kesimpulannya akta pemberi pinjaman ini tidak boleh overrule. Ini ada Act atau undang-undang lain tidak seperti boleh. Kanun Keseksaan, Akta Bank Negara dan juga Akta Kontrak. Dalam isu kad ATM dan juga isu-isu penipuan. Okey. Jadi Tuan, secara ringkasnya bersandarkan kepada kes ini, apa mungkin pesanan ataupun mungkin mereka menghadapi masalah seperti ini untuk dikongsikan bersama secara ringkas? Cadangan kami daripada awal lagi adalah untuk memindahkan akta ini kepada kementerian yang lain. Itu daripada tahun 2012 lagi kami dah cadangkan. Sebab kita pun tahu kekangan penguatkuasa yang ada sekarang ini tidak cukup untuk mengawal hampir 4,000 lebih syarikat pemberi pinjaman wang Malaysia di seluruh Malaysia. Okey, dan kalau di Semenanjung pusat aduannya hanya ada satu di Putrajaya. Kalau di Sabah ada satu dan di Sarawak ada satu. Tetapi anggotanya tidak begitu ramai. Okey, dan kepada orang ramai yang mana yang terlibat dalam masalah ini, tampil ke depan, jangan takut. Tampil ke depan dan buat aduan kepada KPKT. Kementerian yang mengawal akta ini adalah KPKT. Bahagian kewangan dan pajak gadai. Mereka yang mengawal. So, masuk secara online, boleh buat aduan secara online di sana. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian tersebut. Kes ini masih sedang diuruskan? Dia masih sedang diuruskan. Okey. Puan Rosmah, kami bersimpati atas nasib yang berlaku, tetapi kita harapkan agar Puan Rosmah tabah dalam menghadapinya, insya-Allah. Kalau ada mungkin yang mengenali secara peribadi Puan Rosmah ingin menghulurkan bantuan atau membantu, mungkin ini kesempatan yang terbaik. Terima kasih Puan Rosmah berkongsikan pengajaran juga untuk anda di luar sana supaya berhati-hati dalam melihat dan juga menilai sebarang dokumen yang perlu ditandatangani.